Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari Akademi YouTuber Malaysia Ayu. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Z. Baiklah, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar bersama saya? Teruskan setia bersama channel Simply Being Lin Z. Baiklah murid-murid, seperti yang dapat anda lihat pada skrin, hari ini kita akan belajar penulisan. Okey, penulisan ini berada di kertas penulisan bahagian A. Anda dah bersedia? Baiklah, jom kita belajar bersama-sama bersama saya, Cikgu Lin Z. Baiklah, seperti anda nampak, gambar menunjukkan aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kesenian. Anda dikehendaki tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Nampaknya kita ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Jadi anda boleh tulis ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Jom kita lihat gambar yang pertama. Anda nampak tak gambar ni? Baiklah, anda boleh bina ayat berdasarkan teknik SKOP. Iaitu S mewakili subjek, K kata kerja, O objek, manakala P pula mewakili perluasan. Baiklah, seperti anda lihat pada gambar yang pertama ini, kita ada subjek. Dan mungkin kita ada objek. 2 objek di sini. Boleh tak anda namakan subjek di sini? Mari cikgu mulakan dengan memberi nama kepada subjek ini. Apa kata kita namakan dia Kenny? Boleh kan? Okey, subjek Kenny. Nampak tak? Kenny sedang buat apa? Ataupun apa kata kerja yang sesuai bagi gambar ini? Betul! Menerima. Menerima apa tu? Ini adalah sebiji limau. Okey. Kenny menerima sebiji limau daripada siapa ni? Boleh tak anda namakan ini apa ya? Daripada penari tarian singa. Boleh tak anda tambah sedikit lagi perluasan? Yang sedang membuat persembahan. Jom kita baca sama-sama ayat ini. Kenny menerima sebiji limau daripada penari tarian singa yang sedang membuat persembahan. Anda nampak tak apa yang cikgu nampak? Tarian singa? Apa tu tarian singa ya? Jom kita lihat apa agaknya tarian singa ni. Tarian singa ialah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Seperti yang dapat anda lihat. Baiklah, kita terus pula lihat gambar nombor 2. Nampak tak ini gambar apa? Jom kita bina ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Apa agaknya subjek? Ini siapa ya? Nampak seperti penari. Apa agaknya subjek yang sesuai? Berkata kita letakkan para penari. Para penari subjek. Apa agaknya kata kerja yang sesuai bagi para penari ini? Apa kata kita letakkan memegang. Memegang apa ya? Nampaknya apa ni? Apa agaknya subjek yang dipegang oleh para penari ini? Betul, kuda kepang. Para penari ialah subjek. Memegang kata kerja, mana pula kuda kepang ialah objek. Apa agaknya perluasan yang sesuai semasa membuat persembahan? Di mana ya? Di atas pentas. Jom kita baca bersama-sama ayat ini. Para pemenari memegang kuda kepang semasa membuat persembahan di atas pentas. Apa maksud kuda kepang? Jom kita lihat apa maksud kuda kepang. Baiklah murid-murid,
Kuda kepang ialah seni tarian berkuda yang berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Ia biasa dimainkan di majlis perkahwinan atau di majlis keramaian. Seperti video yang dapat anda lihat ini. Baiklah, jom kita lihat gambar yang ketiga. Nampak macam orang bermain. Betul ke bermain ya? Ada subjek, kata kerja, objek dan perluasan. Siapa agaknya subjek dalam gambar ya? Kita mulakan dengan beberapa orang wanita. Mereka sedang buat apa ya? Nampak macam pernah nampak. Apa kata kita letakkan kata kerja menabur? Menabur. Menabur apa ya? Baiklah, menabur beras yang berwarna-warni. Untuk buat apa ya? Untuk membuat kolam. Tak macam kolam pun. Apa sebenarnya maksud kolam? Jom kita lihat sama-sama apa maksud kolam dalam ayat ini. Baiklah murid-murid, kolam merupakan seni zaman purba India yang menggunakan bahan seperti beras berwarna, tepung beras, pasir dan juga kelopak bunga untuk menghasilkan corak-corak yang indah. Seperti yang anda lihat dalam video ini. Dapat sesuatu? Baiklah, jom ikut cikgu lihat gambar yang seterusnya. Gambar 4. Jom kita mula bina ayat berdasarkan gambar yang keempat. Jangan lupa subjek, kata kerja, objek, perluasan. SKOP. Baiklah, apa agaknya ataupun siapa subjek dalam gambar? Kita mulakan dengan menamakan subjek kita Siew Lin. Apa agaknya yang sedang dilakukan oleh Siew Lin? Betul, pandai. Membaca. Membaca apa ya? Buku ke? Betul lah, membaca maklumat tentang pakaian tradisional Melayu di reruai itu. Apa maksud reruai ya? Jom kita lihat apa maksud reruai. Reruai membawa maksud tempat terbuka dan terhad yang mempamerkan atau menjual sesuatu. Contoh lain, foto booth ialah reruai foto atau kios foto. Seperti yang anda dapat lihat dalam video ini. Dapat sesuatu? Ingat ya, reruai. Tempat terbuka dan terhad yang mempamerkan atau menjual sesuatu. Baiklah, seterusnya kita lihat gambar yang ke-5. Wah, macam menarik saja aktiviti dalam gambar ni. Boleh tak kita namakan subjek? Ataupun boleh tak anda beritahu apa agaknya subjek yang sesuai bagi gambar yang ke-5 ini? Beberapa orang lelaki. Mereka sedang buat apa ya? Betul, bermain. Bermain apa ya? Bola. Mungkin ada yang lebih sesuai. Apa kata kita namakan sepak raga 7? Di mana agaknya mereka sedang bermain sepak raga 7 ini ya? Pandai. Terlebih dulu kita nyatakan perasaan. Dengan gembiranya digelanggang. Boleh tak kita baca ayat ini bersama-sama? Beberapa orang lelaki bermain sepak raga 7 dengan gembiranya digelanggang. Tapi apa sebenarnya maksud sepak raga 7 ni?
Jom sama-sama kita ketahui maksud sepak raga tuju. Sepak raga tuju merupakan sejenis permainan laman. Sejenis permainan yang menggunakan bola rotan. Seperti yang dapat anda lihat dalam video ini. Menarik bukan? Baiklah murid-murid, itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Membina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar yang diberikan. Sekiranya anda rasa pembelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat, sudi-sudikan tekan butang like, tinggalkan komen anda ataupun sebarang cadangan untuk penambahbaikan. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng agar anda mendapat notifikasi terkini daripada saya, Cikgu Lin Z. Tapi kalau dah tekan, jangan tekan lagi. Hanya tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Baiklah, akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Z. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.